Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala Allahi tawakkalna Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya alim ya hakim ya rahman ya rahim, 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma 'allimna al-Qur'an wa 'allimna al-bayan wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma faqihna jami'an fid din wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin al-mukhlasin al-muhtadin waj'alna min awliyaika as-sadiqin adh-dhahirin as-sabiqin fi jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Allah Ta'ala jemput kita ke dalam majlis halaqah kita ini. Alhamdulillah. Bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang di pagi ini Allah Taala jemput kita ke dalam majlis kita lagi seperti biasa hari Isnin. Maka dengan tidak lewat masa lagi dah, kerana kita masa pun dah banyak dah. Kita akan terus ke dalam pengajian kita pagi ni. Surah baru dah kita ni dah, surah Al-Ankabut. Alhamdulillah. Kita buka surah Al-Ankabut, tafsir dalam tafsir kita Pimpinan Ar-Rahman tu muka 847. 847 muka belakang dah. Seperti biasa kita akan baca ayatnya dulu. Kali ni kita baca dulu sampai di ayat berapa ni, ayat 7 dulu insya-Allah. Kita baca dulu sekerat dah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barakallahu lana jami'an. Ya Allah, berilah keberkatan pada kami melalui bacaan dan pendengaran dan pengajian kami pada ayat dan surah insya-Allah, surah Al-Ankabut ini ya Allah. Insya-Allah. Itulah ibu surah baru yang kita akan belajar pagi ni. Dalam juzuk 20 dah, juzuk 20 dah kita ni. Juzuk 20 ni banyak dah. Ada berapa ayat lah, surah lagi. Adalah 3 surah lagi pa. 3 surah atau 2 surah lagi. 2 surah lagi. Hampir juzuk 20. Alhamdulillah, masya-Allah. 20 tahun. Pada 10 Hajj. Kita mula dari hari. Mula dari hari juzuk muqaddam. Demo ni ada ke tak lagi dah. Alhamdulillah. Kalau ada pahala lagi anuban. Alhamdulillah ibu. Itulah kita ngaji bela-bela ngaji, bela-bela hilal, bela-bela kamu bela-bela. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita dah pernah pernah belajar dah, dengar dah makna surah, ayat-ayat Quran. Kita sebagai seorang hamba, tugas sebagai seorang hamba, kena dengar khamsang hak Tuhan royak gapo kita dalam Quran. Hak Tuhan suruh kita gapo, Tuhan larang kita daripada gapo tu, kita biasa dengar dah 10 juz. Tak masuk 10 juz. Dan banyak lagi 20 juz lagi kita kena belajar lagi. Hak baca tu baca saja dah, hak faham tu dak lagi. Gitulah kita ni. Kalau tidak nak jadi hamba yang baik kan, kalau tak tahu kata Tuhan suruh gapo, larang gapo. Tugas kita mata dunia ni tu jadi hamba Allah. Tak ada kerja lain. Jadi hamba Allah, memperhambakan diri kita kepada Allah. Lepas tu Nabi boleh masuk syurga Tuhan. Nabi Tuhan redha pada kita, Nabi Tuhan bersyurga kita. Tak usah jadi hamba yang deraka pada Allah. Tak usah. Maka sudah tentu dah nak jadi hamba yang baik, hamba yang soleh ni,
Dia mesti dengar khamsah Tuhan, kena takut pada Allah. Kalau nak takut ni kena tahu dulu. Kena tahu dulu. Itulah kita duk belajar gini. Kita duk belajar, usaha dengar gini ajar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu surah satu lagi surah Al-Ankabut yang kita akan mula belajar ini. Seperti biasa kita kena tahu sebelum kita masuk tafsirannya, kita tengok pada mukaddimah surah dulu. Mukaddimah surah Al-Ankabut. Surah ini diturunkan di mana ni? Di Mekah. Surah Makkiyah lagi. Surah Al-Ankabut, surah Makkiyah. Mana surah Makkiyah ni? Surah Mekah. Apa mana surah Mekah? Mana ayat ni turun masa Nabi duduk di Mekah lagi. Belum Nabi hijrah ke Madinah. Masa Nabi, masa 13 tahun. Permulaan dakwah Rasulullah di Mekah. Nabi terima wahyu masuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala masa Nabi umur 40. Dilantik jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dakwah manusia. Semenjak tu Nabi mula dakwah umur 40 sampai umur Nabi 53 tahun. 53 tahun duduk di Mekah. Berarti 13 tahun di Mekah. Dah 13 tahun di Mekah. Dan selama 13 tahun di Mekah tu, ayat tu di Mekah tu panggil ayat Makkiyah, ayat Mekah. Ayat Mekah. Ayat tu di Mekah. Kadang-kadang Nabi kan masa nak ayat turun di Mekah juga, tapi Nabi duduk di Madinah dah. Nabi duduk di Madinah, beralih hidup di Madinah dah. Ayat tu juga dipanggil ayat Mekah juga. Ayat Madinah tak panggil ayat Mekah walaupun turun di Mekah. Macam ayat Izaja. Ayat Izaja tu turun di Mekah, turun di Mina. Turun di Mina. Tapi ayat tu dipanggil ayat masa Nabi duduk di Madinah dah, dipanggil ayat Madinah dah lah. Dah. Lepas tu isi kandungan kandungan ayat ni ada surah ni ada apa ayat? Kita kena tahu juga situ dah tepat turun ayat ni dan surah ni dan berapa ayat surah Ankabut ni. Ada sebanyak 69. Ada 69. Panjang-panjang sikit nampak tu. Pasal banyak dah lah kita ni. Surah lepas ni surah banyak-banyak dah. Asal tengok tu nampak. Alah takut nak ngapa. Takut nak ngapa. Hop anak-anak ni, hop anak-anak lagi ni. Kita tak ada dengar apa lagi apalah siapa boleh cakap ngapa tu pun molek. Kalau kita duduk pentilaninya ayat duduk belakang-belakang dulu. Ada mengandungi 69 ayat. Dinamakan surah Al-Ankabut. Nama surah ni nama Al-Ankabut. Al-Ankabut ni mana gapo? Ankabut ni mana? Laboh-laboh. Laboh-laboh, laboh. Laboh. Ini tulis nama Arab. Nama bahasa Arab laboh ni. Laboh duk bucu-bucu dinding ke apa tu dah. Al-Ankabut. Ankabut. Maksud siapa panggil mengmum. Mengmum. Gapo bahasa Inggeris panggil? Gapo dah? Gapo dah? Spider. Spider ke? Tengok panggil Spiderman. Budak-budak tengok kartun Spiderman tu orang labo. Tu mana spider boleh dia gitu boleh. Tu mana Al-Ankabut. Ni kita ajar cucu kita dah. Labo Arab nama Al-Ankabut. Banyak dah kita reti Arab bahasa Arab ni nama-nama menata. Kalau Quran ni nama menata saja banyak perkara. Di depan ni anak An-Namlu kita kata An-Namlu. Nama ibu-ibu menata. An-Namlu. Dalam Quran kita dinamakan surah ni dengan nama ibu menata halus sekali. Al-Namlu. An-Nahlu. An-Nahlu besar sikit. An-Namlu halus sekali. Ibu besar sekali. Ibu menata besar sekali Arab ni. Apa? Al-Fil, gajah. Alam Tarakai. Alam Tarakai kita ngaji lama dah tu. Nama surah Quran Al-Fil. Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dah. Selagi menata yang sederhana besarnya. Duk rumah kita, duk kat rumah kita ya. Lembu.
Nah, Al-Baqarah. Nah, surah Baqarah. Mula-mula surah tu dah Al-Baqarah, Al-Mutina. Banyak dah kita tengok kita. Nah, Al-Baqarah. Nah. Itulah dah. Dan hari ni kita ngaji surah baru iaitu Al-Ankabut. Al-Ankabut, apa nasabah Tuhan namakan apa dia ada nasabah gapo dinamakan surah ni Al-Ankabut. Nah, surah Al-Ankabut. Tuhan nama Labo, ambil ibu Labo dia buat nama surah Quran. Ada nasabah dia. Kerana misal bandingannya berhubung dengannya, ada Tuhan dak kecik hal Labo. Nah, kita tak jadi mikir hal Labo tu. Tengok kita tak ada sebalik Labo tu ada gapo kita luak mikir. Tak wajib mikir. Nah, ya ada sebuah benda Tuhan jadi ni ada pak kita boleh mikir. Nah, ada pak mikir. Tuhan sebut tu lalak lah, nyamuk lah dalam Quran ada Tuhan sebut laka tu. Lalak, nyamuk ke apa tu. Nah. Kalau Tuhan sebut tu ada pak kita mikir. Dalam hak Labo ni kerana misal bandingannya berhubung dengannya, ada Tuhan buat banding. Nah, buat banding satu perkara dalam Quran dengan dalam Quran surah Al-Ankabut ni dengan ibu Labo. Ambil mana manusia perangai perbuatan manusia Tuhan banding dengan ibu Labo. Manusia buat gapo Tuhan banding dengan ibu Labo ni. Gapo amalan gapo manusia buat gapo. Kita ngaji insya-Allah. Nah. Ada bandingan yang berhubung dengan Labo. Ayat mana lagi? Ayat anak semua 69 dan hak tu ada kecik hal Labonya ada ayat 41 lagi. Nah, nampak lagi lah banyak minggu lagi. Bulan apa? Maka bulan juga ni. Nah, ke bulan juga. Siapa memarian tak ada. Nah, kena rian seumur kita ni kan. Nah, nak kira bina ngaji seumur insya-Allah. Tidak bersapal Labo putus-putus bersapal betul Labo tak ada nak ngaji. Nah. Itulah nah. Kalau gitu surah Al-Ankabut ni ada sebanyak 69 ayat turun di Mekah. Nah. Dinamakan surah Al-Ankabut. Apa makna Ankabut? Al-Ankabut Labo, ibu Labo. Nah, Labo. Nah. Subhanallah. Ada disebut dalam ayat 41 lagi insya-Allah kita akan belajar. Nah, minta Tuhan panjang umur kita, sihat badan kita semua insya-Allah. Nah. Kemudian masuk lepas datang kita tahu dah. Nah. Kita tengok pula itisari serup mana kata ringkasan itisari kandungan dalam surah ayat ni hok tu ada ngajar gapo gatik cara ringkas. Nah. 69 ayat ni banyak hok tu ada ajar kita. Dah cara ringkasnya tu ada ayat gapo gatik poin-poin dia. Nah. Dalam ayat ni satunya menegaskan Allah Ta'ala royak bahawa orang Islam tidak cukup dengan hanya beriman dan mengaku menjadi Islam saja. Mula-mula sekali surah ni dia royak hati tak cukup lagi dan mengaku saja aku orang Islam, aku orang beriman, mengaku. Tak cukup lagi mengaku saja tu. Dia ada lagi Tuhan nak buat ana lagi ke dia. Tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Lepas kena ujian tu lah baru kata iman sungguh, Islam sungguh setara mana. Kalau Tuhan uji sikit mula hancur halu dah. Supaya nampak molek comel nampak pengemah pakai tu. Botak tepi-tepi sikit hancur ludah. Hancur ludah. Bukan mah kali, bukan mah kali. Ni pun orang Islam sungguh, orang beriman sungguh Tuhan nak uji. Nak uji. Allah takutnya uji dia dah. Takut je takutnya lalai. Amak kata kemah dah datang orang beriman dah. Tuhan nak masuk syurga ni. Tuhan nak uji dulu sebenar ke dak iman mu duk kata ngaku di mulut tu. Allahu akbar. Ni mula-mula sekali Tuhan nak kecek ni kepada kita. Sama ujian ni macam-macam. Ujian ni macam mari dalam bentuk mana kata. Ujian sama ada ia berupa perintah-perintah agama. Dalam bentuk kamsang agama ni. Suruh semaya, suruh kelubung, suruh puasa, suruh sedekah. Ujian agak tu. Tengok puasa sedekah, deku. Puasa semaya malah. Tu beriman kok mana, Islam kok mana. Dah belajar dah lah. Ni betul ujian kat tu. Ujian dalam bentuk perintah-perintah agama. Sama ada wajib. Wajib kena buat atau berupa wajib kena buat. Ya ada perintah Tuhan ni ada dalam bentuk banyak perintah dia. Ada hak suruh ni. Hak wajib kena buat. Hak sunat
hak harus. Dah. Tapi hak tak lainnya wajib. Wajib kena buat apa tak buat juga. Wajib kena buat macam semaya ni. Banyak kita Islam tak semaya. Ada tak orang Islam tak semaya? Lana mata lana dah. La ilaha illallah. Tak tahu selamat kita daripada orang tak semaya. Auzubillah min zalik. Taib. Atau dalam bentuk mana? Suruh buat. Ujian suruh sama ada ujian saat ni berupa perintah kena buat atau berupa larangan agama. Hak ni suruh buat, tak buat. Hak ni ada selagi ada Tuhan uji ngana, lara tak buat. Jangan buat. Buat Tuhan lara tak dengar juga masalah dah. Wa ana minal muslimin, aku orang Islam, nama Islam dah. Tapi buat Tuhan lara, lara tak usah masuk benda, jangan masuk dekat dengan orang zina, dengan perkara zina, jangan masuk, jangan minum benda-benda mabuk. Semua tu jangan ngopak, jangan makan dok biar, jangan tipu orang, jangan nyanyi pada anak yatim. Itu semua dalam bentuk dalam lara. Jangan makan harta orang cara salah, cara tipu. Semua tu adalah bentuk dalam larangan. Tapi kalau dia tak dengar, nampaklah kata iman dia tu sungguh ke dak. Tu betul dalam larangan. Allah akbar, atau perkara haram. Haram. Ya haram ni ada larang ni ada dua. Sama ada betul larang atau tak boleh buat dekat. Haram. Dekat haram. Ataupun dalam bentuk makruh. Larang juga tapi makruh. Makruh ni atau tu tak kena. Dibenci juga. Tapi tak sampai haram. Tak sampai haram. Atau berupa kesusahan. Ujian dalam bentuk susah. Semaya dah, puasa belaka dah, buat belaka dah, Tuhan suruh, berhenti belaka dah, Tuhan larang. Tapi Tuhan uji lagi dengan dalam kurang harta, kurang kesihatan, gapo semua tu. Atau dalam bentuk kemalangan ubat tihid. Aksiden gapo, auzubillah min zalik, atau ribut gak benda mari. Kemalangan macam-macam, menipu diri atas harta benda gapo. Semua tu adalah panggil betul ujian. Ujian iman panggil. Ujian iman. Hak tu lah kita dah berdoa dengan Tuhan. Kita dah berdoa tabik sama dengan Tuhan kita dah beriman ni. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita doa semua, orang beriman doa semua, 3 doa tu. Rabbana la tu'akhizna, dalam amanah Rasul tu. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wala tahmil 'alaina, Rabbana wala tuhammilna. Semua tu doa orang beriman panggil. Doa beriman, orang beriman. Kalau orang beriman suruh doa semua ni. Tabiklah belai panggil. Vaksin, minta dengan Tuhan semua. Vaksin. Kalau Tuhan nak uji kita, mintalah jangan lebih pada iman kita. Tu semua tu doa. Kita doa dengan Tuhan. Itulah ujian, tu kata ujian iman, semua tu dah ujian iman. Maka bila Tuhan uji dah dengan ujian demikian, buat Tuhan uji saat ni, sama ada uji dalam bentuk suruh buat atau larang buat, atau uji dengan dalam bentuk susah atau kemalangan apa semua tu, maka mereka akan boleh pahala. Tuhan pahala pula. Tuhan pahala disebabkan sabar mereka. Bagi orang sabar. Kalau dia sabar terima ujian Tuhan saat ni, sabar macam kita sabar puasa ni. Puasa ni. Tuhan suruh kita puasa tu puasa. Sama ada puasa wajib atau puasa sunat. Puasa ni orang beriman boleh buat. Orang beriman boleh buat. Kerana dia puasa ni lapar dah. Dia lapar. Dia tak erak. Kena lawan nafsu. Tapi kalau dia puasa boleh, dia sabar, Tuhan beri pahala pula ke dia. Ganti pula time pahala pula ke dia. Padahal kalau Tuhan tak beri pahala pun tak apa. Kerana kita ni hamba Tuhan. Tengok, tapi Tuhan dia borong dengan kita, murah dengan kita ni. Lepas kita buat, dia suruh kita buat, baru kita buat, beri pahala pula. Beri pahala. Kalau sama kalau tak ada beri gapo, kita padai lagi dah. Tak ada beri gapo lagi. Tak beri pahala, tapi tu pun padai dah. Itulah tu kata mereka akan boleh pahala disebabkan sabar mereka. Dan akan ternyata pula
Ni nampak jelas, ni nyata orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan yang sebaliknya. Kata bila kita sabar, bila kita buat perintah Tuhan ni, selain pada Tuhan pahala kita dengan sabar kita saat ni, Tuhan nak nampak. Nampak kata kita ni orang beriman sungguh. Beriman sungguh ke tidak? Atau sebaliknya. Hatulah. Batu orang tak semaya, orang tak kelubung ni. Ini ayat mana Tuhan? Nak jawab ke mana Tuhan? Tak usah semaya, tak usah kelubung, Tuhan suruh ni. Tak usah buat Tuhan suruh. Tak usah berhenti Tuhan larang. Ini goyak mana Tuhan? Nak kata dia juru. Dia jadi hamba Tuhan juru dah. Tu kita dek pelan juga tu dah. Ini rejak kan dia kata dengan sama. Kata kita masa dengar lama-lama dapat kita banyak lagi tu. Nak badu nak. Ngawal kelubung tu. Nak badu dia kata ngawal dia mau kelubung pun dia tak kelubung pun nak badu piye hati molek. Dah kita masa dengar kelimah gitu. Ya tadi hati ya tak penting mana dia zahir tu. Dak Islam bagi dia kira dua. Hak zahir pun dia kira, hati pun dia kira. Dah. Berkata kira hati zahir tak apa molek buat ikut dia dak. Islam dia kira kedua. Bab tu hati tu adalah hak roh, hak zahir tu adalah hak badan tu. Tu kira dunia akhirat dia panggil. Hak badan tu hak dunia, hak zahir hak batin tu akhirat. Maka tu kira kedua hak tu. Kira kedua. Ya Rabbi, ya Allah. Subhanallah. Kita sedap tipu diri sendiri tu dah. Tipu diri sendiri. Itulah ibu. Dah lepas dah Tuhan uji dah, Tuhan pahala. Lepas tu nak nampak pun tu kata kita negara beriman ke tidak. Allahu akbar. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jaya dah pada dia. Radhiyallahu anhum. Pak sahabat Nabi Tuhan wi dah pai radhiyallahu anhum. Tuhan redha dah terhadap mereka. Pak sahabat boleh dapat ni. Boleh dapat. Tak dunia lagi boleh dapat ni. Sebab mereka buat sungguh-sungguh. Mereka buat sungguh perkata Tuhan. Kita nak kata radhiyallahu anhu minta lah ni, kita nak minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah nak redamu, ya Allah mu redalah kat aku, kenal lah kat aku, sayalah kat aku, dia minta dengan Tuhan semaya tu. Dia minta dengan Tuhan suruh reda, tapi kita buat setahun mana perbuatan kita pak petibat tu. Kalau betul praktikal ni kita buat setahun amali ni. Mulut minta dan minta Tuhan reda, tapi jangan minta sajalah, kena buat kata. Kena buat kata. Buat setahun mana Tuhan suruh. Tinggal tahu mana Tuhan lari. Allahu akbar. Subhanallah. Baktulah kita Tuhan tak tolong dalam buat ibadat Tuhan saat ni, tak selamat kita dah. Tak jaya kita nak buat ibadat pada Tuhan ni. Sebab syaitan pun ada seteru kita kan ada. Ada seteru kita ni. Syaitan dah herat jadi hamba nak turut dia ni. Baktulah kalau kita tak ada orang iman mai dia tolak kita buat ibadat tu, mustahil kita nak buat ibadat. Nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba mana? Ya Rabbi. Bila ada akak tu setelah menerangkan, lepas ada tulah adalah surah juga ada ayat pada kita bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa. Ada. Bila kita buat amal soleh, buat Tuhan suruh ni, sambil tu Tuhan tang pula gapo boleh pahala dosa, lepas tu hapus dosa pula. Amal soleh ni selain pada Tuhan pahala, tu hapus dosa pula kita. Ambil asmaya. Ambil asmaya, baca istighfar, baca subhanallah tengahan. Contoh kita ngaji dah tu dah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Selain pada Tuhan pahala kita, tu hapus dosa kita pula tu. Boleh gapo nak kita baca lepas sembahyang ni? Baca malah nak baca ni gaduh seumur kita dah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu tak atas kita tu apa dosa setahun mana? Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, siapa baca saat ni 30 cukup 100 3 kali saat ni 4 kali la ilaha illallah tu, maka Allah Taala akan hapus dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Tak ada nak kita. Allah Tuhan dah. Tuhan sarat tu dah promotion tu panggil tu. Promotion hak Tuhan. Baca apa minit baca. Subhanallah alhamdulillah Allah akbar, subhanallah alhamdulillah Allah akbar. 2 kali ni habis. So ni subhanallah. Ni baik baca gitu. Subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Seruah ni.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, habis tinggal 15 kali. Nah, 15 nah. Nah, patut tambah pula 15 ni pula. Nah, sesa ni 3 kali. Nah. Hanya tu ya. Nah, hanya tu ya. Subhanallah. Apa kelip mata ya deh. Apa kelip mata ya. Apa dia mari syaitan tipu kita tak simat, malah, we gaduh. Nah, we gaduh. We lorak. Nah, dah. Padahal Tuhan besar nak balas pada kita dah. Besar Tuhan nak balas pada kita. Allah, sayangnya orang tak wajib baca. Nah, orang tak wajib baca, orang tinggal. Nah, buat main-main. Bila kita tahu lagu ni, saya nak tinggal lah. Nah, saya nak tinggal. Nah, Allahu akbar. Subhanallah, itulah dah. Amal soleh, apa saja amal soleh. Amal soleh ni, nah tengok, solat mari jalan mari ngaji dah. Jalan mari masjid. Jalan mari masjid, sama ada nak semaya, sama ada nak gapo tu, khasnya nak semaya. Nah, mari semaya masjid ni. Nah, dah kita mari jalan sana. Jalan mari nak ngaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan ampun dosa mengikut lakah kita mari jalan. Tu ampun dosa kita. Oh, dah. Dah kalau nampak, dah, tak apalah tu kira tu komputer tu cepat. Nah, dah. Komputer tu cepat ada komputer kita lagi. Nah, dah. Ya kiyah ambil lah dah. Subhanallah. Itulah dah. Dalam surah ni juga dia kata bahawa amal-amal soleh kita dah buat hari ni, apa saja sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya, nah, menghapuskan dosa. Selain pada betul pahala, boleh hapus dosa pula. Nah, dan menggandakan pahala. Pahala kita mengganda. Nah, banyak double. Nah, lalu menyatakan tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada dua bapaknya. Buat baik gapo mula Tuhan suruh sangat, iaitu dalam surah ni Tuhan royak nak buat baik Tuhan suruh sekali ialah mula-mula bagi seorang anak ialah buat baik pada ibu bapaknya. Dan kita nak buat baik dengan siapa kalau ibu bapak dia kita tak baik Nah. Tak ada bapak nak gana tu lain tu buat baik orang lain pula dah. Buat baik pada orang lain kata. Nah. Hak ada ni lah, hak ada, hak bosan hak ada ni mana. Hak tak ada apa dah. Tuhan tak ada uji kita dengan hak tu. Dah. Menyatakan tentang buat baiknya hak orang Tuhan suruh nak mula-mula sekali surah ni ialah buat baik kepada ibu bapaknya. Hari ni kita nampak banyak dah. Ibu bapak perang kita 10 orang tak apa. Tapi anak 10 orang nak perang ibu bapak tak boleh. Dah nampak hari ni. Bawa kita bapak tua, kita umur orang tua. Dan hari ni kalau agama lain di India ibu racun anak mak yang makan. Buat siapa? Bunuh. Dah. Ya bunuh ibu bapak bila ibu bapak tua dah bunuh. Dah. Atau di lain pula hak kalau yang gereja Jepun ni saya tengok dia masyarakat di Jepun. Tapi dia buat royal lah dah. Di Jepun ni masa dulu ke masa lah ni wallah tak ada dah. Masa dulu tu pertama mana minta nak royak juga tu dah. Dia peranyuk laut. Kalau orang tua dah ni dia peranyuk laut. Wak rakit mati pai tai dak nah. Gi mati le laut noh. Itulah dah. Itulah. Subhanallah. Itulah. Betul Islam dak. Islam sangat ambil berat dalam ibu bapak ni. Bahkan siapa yang ada dah. Orang paling celaka, orang paling nasib orang tak butuh nak nasib dia ialah orang yang dengan ibu bapak dia tua tapi tak boleh masuk syurga. Untuk orang nasib tak baik dia panggil. Padahal nak syurga depan dia ada. Nak masuk syurga depan dia ada. Itu baik pada bapak dia. Dah. Kakak dah nak masuk syurga tu. Tapi dia tak boleh masuk syurga juga. Yang ni kenapa? Duk neraka. Ya dia ada perang mak tak supaya perang anak. Ya perang mak perang anak ya anak kau duk narak gitu. Dah. Ada perang mak ni. Kau kecuk, kau huduh. Pakai cak banyak. Tak serupa kita perang mak, ada perang anak. Sebab tu anak ni kena sabar banyak situ dah. Dah. Allahu akbar. Sebab tu kita doa tu Nabi. Selain kita hajar doa dah, selain hajar doa. Allahu Rabbi. Buat baik mula-mula sekali dalam ayat ni dalam surah ni Allah Taala ajar ambil berat dalam buat baik pada ibu bapaknya. Kecuali ibu bapak ni kena buat baik lagu mana pun kena buat baik dengan dia. Kecuali jika mereka mendesaknya ibu bapak sana ni paksa kita melakukan perbuatan syirik. Maka kita suruh syirik dengan Tuhan, suruh sembah lain pada Allah. Maka janganlah ia turut kandak mereka yang salah sana. Apa tak turut. Tak apa tak taat situ tak apa.
Walaupun dia bapak pun, tapi kalau suruh kita tu, suruh deraka pada dengan Tuhan, tak boleh turut situ. Tak apa, tak taat situ. Nah. Subhanallah. Tuhan ajar sesa kita dah. Ajar sesa kita. Kemudian dalam surah juga Allah Ta'ala menerangkan, Allah Ta'ala royak pada kita, ajar kita. Masya Allah, Alhamdulillah, kita orang Islam butuhnya. Tuhan sendiri ajar kita. Nah, dalil-dalil. Lepas tu Tuhan bawa dalil laktan, alasan apa? Dalil kata adanya Allah dan Allah tu so. Allah ada dan Allah tu so. Ada juga. Nah, muka tak nampak Allah. Kita cari pada Allah nampak tak? Tak nampak. Nah, tahu kata Allah ada tapi mana dalil kata Allah ada? Tu dah. Maka dalam ayat ni Tuhan bawa dalil, bawa laktan kata Allah micing. Allah nan dia. Nah, so ya Allah ada. Nah, tak ada kata Tuhan banyak, tu Tuhan ni Tuhan tak ada. Kita cari selesa cari kata Tuhan ada so. Nah, mana Tuhan ada so? Tengok. Mana dalil kata Tuhan so? Dalil kata Tuhan so ada sungguh. Ada juga. Dan kekuasaannya. Tuhan bawa dalil kata Tuhan kuasa. Tuhan so ni kuasa. Ya waliknya ada so tak kuasa dah. Tapi Tuhan kata Tuhan so ni kuasa pula. Ada kuasa. Dan dalam surah juga teroyak kebenaran rasul-rasulnya. Bawa dalil kata rasul mari dakwah kita ni adalah benar, sungguh, bukan bohong, penipu dak. Masa Nabi dulu dia kata Nabi menipu. Nabi bohong. Nabi reka sendiri. Nak mari buat kedai-kedai dengan manusia ni, nak turut dia. Ada nama tuduh kita kepada Rasulullah. Maka Tuhan bawa dalil. Bawa royak sungguh kata Nabi Rasul-Rasul itu adalah benar, mari sungguh daripada Allah sungguh. Dalam surah juga kita nak ngajar kedatangan hari kiamat. Tu ada royak pada kita, teran kita kata wan sin lo micing. Hari kiamat, hari punah dunia ni ada sungguh. Sikit lagi dunia semua ni punah. Hacul malaik. Ada hari sungguh ada. Lalu Allah Ta'ala mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik. Dalam surah juga Tuhan ada royak tentang bodohnya orang kafir musyrik duk sembah melain pada Allah saat ni, yang menyembah benda-benda tidak dapat memberikan sebarang pertolongan. Dan sembah benda tak boleh tolong dia. Sembah batu. Sembah batu, apa kita takut tali jemur mula. Lama kita lah duk takut lagi. Apa dak takut lagi tali jemur. Kau tali duk jemur baju jangan lakah, tak boleh. Takut tali jemur dah. Dah. Allahu Akbar. Tu kita nampak lagu tu ada apa zaman dulu tak pada berala dia dah tokong dia. Tokong dia. Semua batu tu gak Allah dia hamba pada batu saat ni. Dia buat sendiri. Dia buat sendiri pada puja dia pula. Nampak bodoh tu hari royak sini. Perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat labo-labo. Ni siapa ayat tu. Orang dah sembah benda yang benar tak bukan benar sungguh. Ada Tuhan sungguh dia tak sembah. Dia sembah benda hak pelang. Rumah besar tak buat rumah ke dak situ pai rumah buat rumah dia tu. Labo. Tak harap ke rumah besar, dia besar ni kena buat rumah dia, bak kara dengan alia dia buat rumah labo dia. Dia tak duduk lalu dah itu. Dia kena buat harga dia suku tu. Duk tupai rumah dia. Pada rumah dia tu tengah jari pun. Tempuh dah. Mari angin pun habis dah. Rapuhnya rumah labo saat ni. Gitulah banding dengan Tuhan. Duk banding. Ni dah. Orang duk syirik dengan Tuhan. Serupa dengan labo. Duk harap sara dia tu. Lagu tu dah. Besar tia ni tak ni buat rumah dah. Bucu rumah tu tak buat dah. Duk tupai sara dia tu. Begitulah Tuhan buat banding. Buat banding situ. Tu buat banding orang labo ni ialah dengan labo ni ada banding orang syirik dah. Kalau gitu dalam ayat ni tu ada kecek hak orang syirik dengan Tuhan. Begitulah Tuhan buat banding dengan ibu labo saat ni. Yang membuat saranya untuk melindungi dirinya dari suatu bahaya, sedang sara yang dia buat itu amatlah rapuh dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan. Nak tolong dia sikit pun tak boleh. Nak pelindung dia sikit pun tak boleh. Nusuk dia pun lindung. Tapi tak nusuk dia, dia nusuk balik hari dia. Begitulah kita hendak harap. Duk harap aku pelaris tu. La ilaha illallah. Duk harap pelaris dia tu, duk harap kau tali dia tu, tali cacing dia tu. Tuah awak langit awak bumi tak nyo harap.
La ilaha illallah. Hak tu nampaknya cidik ke bodoh gitu. Nah, kalau dia kata bodoh pun marah dah. Bagi kita bodoh sungguh tak ngaku. Nah. Subhanallah. Tuhan mau ayat bodoh ni dah. Tuhan ayat bodoh. Kalau kita kata nama marah kita pula dah. Ni Tuhan ada ayat kita gini. Dia baca Quran tak reti, Tuhan kata kita bodoh tu tak khabar. Nah. Kemudian Allah Taala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula dalam surah ini Tuhan perintah sang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo Tuhan perintah ni? Bukan Tuhan suruh Nabi seorang dak. Nah, dan suruh pada umatnya kita semua ni suruh gapo sini? Dalam surah ni suruh kita baca Quran. Suruh baca Quran. Nah, Quran ni kena baca semua. Tak boleh kata ngaji jamu halus mula, lepas tu balik dah kali dah mula, tak aja jamu-jamu Quran. Dah tak aja jamu Quran. Bagaimana mitemu dah seorang tu dia kata dia tubik pondok apa dah sudah kelip pondok mula bawa dia berumah tangga tu. Ke masa mi jumpa dengan dia tu umur anak dia 25 tahun. Tak pernah baca Quran. Bagaimana dia tubik semenjak dia berumah tangga, anak dia dah masa tu anak dia 25 tahun dah. Berumah tangga pula. Dia masa tu lah dia tak pernah baca Quran. Tinggal Quran. Tinggal Quran. Auzubillah min zalik. Maka ini Quran ni, tu kita baca, lepas tu baca saja. Dalam surah juga tu kata, suruh kita baca, suruh faham. Memahami ayat Quran kita baca saat ni. Dan lepas tu, lepas kita faham dah tu ayat gapo, mengamalkannya pula kita faham saat ni. Dah mengamal, buat praktikal, petibat pula kita baca saat ni. Dah. Tapi nak pergi pada baca, nak pergi pada amal tu kena melalui proses tahulah dulu, faham dulu. Ni dalam kata dalam Quran ni bukan suruh baca semata-mata baca, kita pergi baca ni 100 tahun, 700 tahun dah pak kita ni. Masa lama dah baca saja baca lama. Dah. Tak usah reti. Tak usah reti. Ni orang kata tak kena ngaji Quran, tak kena ngaji tafsir. Tengok baca surah Al-Ankabut le ayat belakang-belakang ni. Dalam belakang-belakang ni kita ngaji insya-Allah. Dalam surah ni Tuhan pesan kepada orang beriman khasnya suruh baca Quran. Baca Quran, lepas tu baca faham katik, lepas tu lepas faham tu buat amal mengikut hak Tuhan ada ayat dalam Quran sana. Kemudian Tuhan suruh juga dalam surah ni mendirikan sembahyang dengan tetap dan sempurna. Suruh semaya usok-usok-mo. Bukan semaya celak-celik kita tak. Lepas tu buat sempurna, molek. Semaya dengan ruh, semaya dengan badan. Bukan semaya badan saja tak. Kalau semaya ruh saja tak ada ke? Ada ke semaya ruh saja? Semaya ruh saja, tak semaya badan. Ada ke pak kita ni pun? Subhanallah. Auzubillah min zalik. Peling belaka dah. Maya niat saja. Sempurna. Ikhlas. Lepas tu buat ikhlas. Lepas tu pak ayah belaka tu. Lepas tu buat amal dalam hati dah tu. Ikhlas. Bersih niat kita. Khusyuk. Semaya bila-bila takut Tuhan. Bila-bila tu khusyuk. Ingat Tuhan semata-mata. Tak ingat orang lain. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an. Dah minta sokong dengan Tuhan. Kau payah belaka tu. Ikhlas dengan khusyuk ni sangat payah. Sangat-sangat payah. Ya, kita tengok tak ada sakut pun tak kena tepa tu. Kata kena duk orang abang duk gerak gapo gak pendak gak. Tapi paling payah sekali ikhlas dengan khusyuk ni. Nama hati duk dengan Tuhan. Buat ikhlas bersih kerana Allah, lepas tu nak hati kita duduk dengan Tuhan. Tak usah dia ingat orang lain tu. Hal ni kena usaha semua kita. Ya mari. Dah. Ya Allah. Lepas tu kena usaha lah. Kena usaha. Ya Rabbi, kerana sembahyang yang demikian, semaya lagu ni lah, semaya tetap, semaya sempurna, semaya ikhlas, semaya khusyuk ni, semaya lagu ni lah keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Barulah semaya saat ni boleh tolong dia, tolong sekat dia daripada buat benda keji dan benda jahat, benda maksiat. Mana kata selagi mana waktu lihat nak ciam mana atas semaya kita molek, ciam di perbuatan kita luas semaya saat ni. Dia buat maksiat lagi, buat dosa dak lagi, buat jahat dak lagi. Kalau buat jahat lagi, buat maksiat lagi, semaya kita tak molek mana. Ya gisit. Ya punah di semaya ni. Allahu Rabbi.
Yang pun dah semaya. Kalau semaya molek, munas dah tentu dah semaya saat ni boleh tolong kita, sekat kita daripada buat benda keji dan benda mungkar. Nah. Ini Tuhan sendiri ayat dalam surah ni. Nah. Dan lagi dalam surah juga adalah sentiasa menyebut dan mengingati Allah. Tuhan suruh kita dalam surah juga, suruh kita sebut seumpama zikir pada Allah seumpama-seumpama. Nah, seumpama-seumpama. Nah, ni pun payah juga ni pun zikir pada Allah seumpama ni. Nah. Kerana demikian sangat besar manfaatnya orang zikir pada Allah ni, sangat besar manfaat faedah dia. Nah. Subhanallah, kita duk kecek semua juga ni pun dalam surah-surah lain pun ada juga sebut. Dan lagi kita ngaji surah ni lagi Tuhan royak ajaran juga pada kita. Nah. Dan lagi tengok lagi diterangkan pula dalam surah juga kita nak mengaji kalau berlaku perbahasan agama di antara orang-orang Islam dengan golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara. Kalau ada berlaku bahah apa panggil dah. Bahah ni gapo panggil? Bahah ni pun macam balah nak panggil badik royak nah. Badik kata. Maka dalam Islam kita Tuhan ajar juga. Kalau ada perbahasan mari duk tekan nah di antara orang agama lain seperti agama Yahudi, agama Kristian, agama Buddha, agama gapo ikutlah bah dalam hak agama. Nah. Maka Tuhan berjaga nak hendaklah berbahas dengan mereka dengan cara yang baik. Tuhan ajar kita. Nah, ya benar ada berlaku. Nah, akan berlaku. Masa Nabi dulu banyak benar. Nah, dan masalah ni pun ada. Nah, kita tengok kalau kita tengok dalam YouTube hari ni, orang Kristian banyak ke orang Kristian banyak. Nah, Kristian orang Yahudi, dia tanya, ya hak lasa dia. Nah, lasa dia tanya ulama kita. Kalau siapa tengok dalam biasa tengok dalam YouTube Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ni seorang pendakwah orang India dia, nah, orang India. Ya muallaf juga. Nah, dia muallaf. Tapi masya-Allah, nah, dia kecek tu hatta dia lidah dia ingat tadi sepuluh komputer. Nah, ingat habis. Nah, ayat mana itu mana. Kita bukan kitab Quran saja dia ingat. Kitab lain, kitab Yahudi, kitab Kristian dia baca habis. Nah, muka tu subhanallah. Sepuluh ayat depan mata dia. Nah, Habuzah, Hindu, mana dia kita ngaji habis. Kita ngaji kitab Quran kita ni Allah tak habis lagi 10 tahun. Nah, 20 tahun kita ngaji dah. Nak boleh cucu dah kita ngaji ni. Nah, umur budak umi beranak tu, nak anak umi beranak ngaji pak kita ni, nak boleh cucu dah. Nah, nak boleh anak dah. Nah. Umi boleh cucu. Nah. La ilaha illallah. Nah. Allah, mana tahu dalam ayat ni dah kalau takdir Tuhan suruh kita ni ada temu dengan orang, jangan debar, jangan tekan mulut mana tahu. Walatnya dia bila tekan ni bila nak tekan nak bahan ni, dia nak main abang kerahkan dah. Main nak arung, nak cari nafsu ke apa, tapi dalam Islam kita tu ajar. Cai arung penlak, jangan je guna perasaan. Nah, guna lakan. Nah, cara bahas dengan baik. Nah, baik tu payah tu. Dengan baik tu bahayalah. Ada alasan. Lepas tu lemah lembut. Allah kau payah lagi. Tapi Islam kita ajar tu. Kena belajar pula satu teknik. Nak buat mana nak lemah lembut dengan dia. Dia main kasar dengan nafsu, dengan marah, merat muka. Dah. Sama kita dah pun. Lemah lembut. Dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar. Apa enggak? Ambil headphone lakkan. Wah benar. Kecak sungguh. Dah kecak sungguh. Jangan kecak arum. Jangan kecak berhujah dengan nafsu. Hujah yang benar yang menunjukkan benarnya Islam, kebenaran Islam. Benda mana we kena Islam? Tujuannya bahan we kena Islam. Dan kesesatan kaum kafir. Kesesatan kaum kafir. Kecuali orang-orang yang menceroboh. Kalau orang mari bahasa nak main nak ngena kafir, main nak ngena itu, menceroboh di antara mereka, maka gunalah cara yang sekeras. Baca guna cara keras juga. Ali mari dengan rupa kasar, kita boleh guna kasar dia. Untuk menentang pencerobohannya. Bukan kata guna lemah lembut seomong apa dia dak. Kalau dia main kasar juga tak reti dengar, kita pun kena guna kasar taklah. Kena guna pedai juga dengan dia apa. Dah. Itulah lagi tentang lagi ditegaskan pula dalam Quran surah ni tu dah ajar kita bahawa Al-Quranul Karim, Quran yang kita nak baca ini tetap datangnya dari Allah. Alhamdulillah. Mari pada Tuhan sungguh. Bukan kata manusia Nabi Muhammad buat sendiri dak. Bukan manusia duk ngajar, duk buat ngarut sendiri dak. Macam dia kata apa dah? Biasa dia kata kita ni atau kita duk ngaji duk ngarut sore, duk tafsir sore.
Oh, dah pandam nah bila tafsir seorang gitu. Nah, kita tak percaya kata Quran ni orang tafsir tak tahu berapa kali berapa ribu jilid dah, berapa ribu tafsir dah. Nah, kita tak tahu. Kita baru duk ngaji lu hadis. Nah, baru duk ngaji tafsir ni. Nah, tak tahu kata orang ulama-ulama kita tafsir. Nah, ulama-ulama terima tafsir pula ayat Quran dengan ayat dengan hadis gapo tu. Nah, alhamdulillah. Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi, tak kena syak dah. Nah, tak kena syak, tak kena bimbang, tak kena takut dah. Hari ni ada orang kata pada majlis kita duk ngaji ke sini di Kutnaron. Dia kata puak ni buat Quran sendiri. Ni tafsir pimpinan Ar-Rahman tak reti, dia tak tahu kata. Pimpinan Ar-Rahman ni ialah ya tahu kita buat sendiri. Ada setengah tu panggil tafsir Wahbi. Nah, marah pada Malaysia lah ke tu. Nah, nama tengok dekat tak usah. Nah, apa ni takut kita lalu. Nah, kalau kau lanya pergi sangat. Pimpinan Ar-Rahman bukan Malaysia kita, Thailand kita buat ni. Bukan lama kita sini tak. Nah, kau Malaysia buat sini. Nah, dah. Dulu ya ada Furqan, bila pada pimpinan Ar-Rahman Furqan dulu ada. Hak mari mana Indo tu. Nah, Indo tu bahasa Indo sikit dah. Batu bah apa nampak mudah sikit dengan kita sini. Nah, dengan bahasa kita kita kawasan selatan Thailand. Nah. Subhanallah. Hatulah. Nah. Orang tak reti Quran lagi. Nah, mari jangan takut. Nah. Jangan duk takut nak tafsir Quran, nak faham Quran. La ilaha illallah, Tuhan hidayahlah kaum kami ya Allah. Taib. Kalau gitu nak tahu Quran hak kita baca gini, Tuhan mari dia beringat pada kita datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, cerak. Quran tu ayat cerak. Ha syurga cerak, ha neraka cerak. Siapa semaya, siapa suruh puasa, suruh semaya, siapa buat kerja lagu Tuhan larang, Tuhan pun neraka. Nah, tu ayat cerak-cerak itu. Nah, cerak-cerak. Tak ada kata nak payah nak faham. Dah. Yang terpelihara dalam hati orang-orang yang berilmu. Tuhan jaga Quran dalam hati orang ada ilmu. Dah, Tuhan jaga Quran ni. Ubuh tahulah Quran ada. Oleh kerana orang-orang Islam dalam zaman Nabi, orang Islam zaman Nabi dulu. Nah, telah diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya. Allah, kita lah ni senang, pak kita senang benar. Dah, nak semaya masa mana pun boleh. 2-3 hari kemarin, 2-3 hari minggu dah. Nah, di Angkrik. Di Angkrik ada Jerman lah, minta ingat lah. Nah, subhanallah, di Angkrik tak silap dah. Kalau silap pun minta maaf lah. Siapa dah tahu kamu telah baik lah. Mana siapa dengar kata zangar tak? Atau ulama atau imam klik semaya. Nah, di negeri Europe lah, di Europe. Nah, klik semaya tu patut katok kepala demo. Bunuh demo lah, bunuh. Nah, mati. Tu negeri putih, dia ayat negeri putih. Tak ingat di Jerman ke di London, di Angkrik. Silalah kalau siapa tahu komunis telah baik ke ayat mula dah. Menatan ni baru-baru ya, baru-baru. Nah, hak ni di Europe, hak di negeri kita Islam kita di negeri mana? Negeri Suria, negeri Palestin, negeri Gapat nak kecek dah. Nah, nak kata itulah susahnya masa learning dah, masa learning. Nah, tapi negeri kita masih lagi senang lagi. Walaupun kita dengar ada dah juga orang klik duduk semaya dia mau berdiri tengah jalan, orang duduk semaya dia mau berdiri tengah duduk semaya pun ada. Nah, pun ada. Nah, tapi orang panggil berita pak kita tak ada itu mana dah, tak ada bunyi sebar mana pak kita. Nah, tak banyak mana lah gitu. Nah, ngata umumnya kita senang lagi lah nak semaya tengah malam gapo. Nah, yo masa dulu buat kerja buat kereta kurung deh. Kereta kurung kok kapung gapo tu. Nah, nak pergi semaya subuh payah. Lepas tu boy nampak atas kita tak ada gapo tu. Nah, ya lepas mula pula. Nah, lepas mula tu negeri kita kok dah tu lagi lah ni. Nah, tapi nak Islam kita ni, nah, orang Islam masa Nabi dulu mula-mula Islam ai pak kita ni bukan senang pula ni dak lah. Nah, tuk kuan tuk abange totan. Nah, kena ganggu oleh orang-orang kafir, orang bukan Islam. Nah, dalam orang bagi orang agama ni. Nah, subhanallah, diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya. Tahu tak kata negeri luar ini, negeri Arab, nak halakah macam kita duk ngaji tak boleh. Kita tahu tak lagi. Nah, Malaysia ni kan nak mi bahasa raya semua. Malaysia kan nak ngaji lagu ni, orang jung ngajar kena ada tabian. Kita nak mari ni kena ada kena minta pengesahan. Nah, tu negeri Malaysia.
Tapi negeri kita gini bebas lagi. Alhamdulillah, nikmat besar. Tuhan bebas lagi, orang pendakwan lagi mana-mana kok mana ngajar mana buat gapo, tak ada kena minta tabian, tak ada kena minta anuyat. Nah, tak minta anuyat. Ni negeri kita ni okak lagi, dia okak lagi. Nah, tapi gini serata dunia gini di Mesir, di mana, di Suria tak nak kecek dah. Nah, kalau dah 2-3 orang hamba telah ramai ni 2-3 orang ya. Nah, buat halakah kro nah, kena ingat. Dah, ni luar negeri gini. Dah. Menata kita ni emak besar gini. Dah Tuhan beri kemudahan pada kita gini. Rebutlah peluang gini. Dah rebutlah, ngajilah tekan ni hak Tuhan ada buka peluang lagi kita. Sikit lagi dah jadi sepada mana? Tak reti agama, kita tak reti dah agama. Nak ngaji pun tak boleh juga. Nah, siapa masa tak boleh ngaji. Tak boleh ngaji agama. Tapi kalau hak lain boleh. Dah. Hak lain buka bebas. Nah, hak lain jahat tu buka bebas. Nah, dah. Dia banyak kata sini, ya kata itu kebaikan. Nah, itulah kita gini. Nah, bukan barulah ni dak, lama-lama dah. Masa Nabi lagi dalam ni. Nah, orang Islam kita diganggu dan dihalang, disekat daripada menjalankan agamanya. Nah, macam pak kita ni, boleh kelubung boleh kelubung. Nah, tapi negeri bagi banyak lagi tak boleh kelubung. Nah, boleh kelubung tak boleh kelubung. Tak boleh kelubung tak ada bebas mana. Nah, pok kita ni subhanallah, walaupun dia usaha buat jadi orang kelubung ni jadi mepa ni jahat lah. Nah, macam 2-3 hari kemarin kita dengar di Saiburi. Nah, mepun pakai jutuk, pakai baju kat kelubung. Nah, orang pergi bedil, orang pergi bunuh orang. Nah, akan dalam rupa ni juga mepun tu. Nah, pakai jutuk jatuh pakai jebak pun tu bawa pakai jutuk. Hak ju mepun tu pakai baju ni. Pakai tudung muka ke apa. Fitnah, nak tabu fitnah datang. Datang sepatut-patutnya kalau dah. Kalau Tuhan tak ada rahmat pada kita, tak boleh pakai kelubung ni. Nah. Subhanallah. Nah. Alhamdulillah, syukur Tuhan banyak kita dah. Lah ni kita Tuhan boleh keluar kita boleh ngaji. Nah, untuk nak buat kerja, nak jalankan perintah agama Tuhan. Kerana mereka masih kecil jumlahnya. Kerana masa Nabi dulu orang Islam sikit. Nah, orang Islam sikit. Lalu diizinkan oleh Allah Ta'ala keluar berhijrah. Kerana orang Islam kita tak bebas duduk di Mekah tu, Tuhan pun izin perintah kepada para Nabi dan orang-orang Islam lain suruh hijrah. Tubik pada negeri Mekah. Nah, tubik pada Mekah supaya dapat beribadat dengan bebasnya. Hak telah Nabi beralih hidup di Madinah, boleh buat daulah. Nah, kerajaan Islam bebas sebebas-bebasnya. Buat masjid, buat gapo. Nah, itulah ibu. Surah Al-Ankabut ini, surah ni kita nak akhiran ni diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Tuhan suruh kita ni berjuang, suruh berjihad, suruh mujahadah. Nah, jangan kalah, nah, jangan lemah. Jangan jadi lemah orang Islam kita. Bermak tak boleh kelubang, tak boleh kelubang. Nah, kita pun tak kelubang, malah nafsu nak dah. Nah, dah. Walau banyak dah lama kita dah modal itu. Nah, kita kosnya kita kejar karajukan. Bagi ni orang karajukan, orang gapo nak kata tak boleh kelubang ni bahang dah. Bahang dah. Dia dah tak sis dirinya. Nah, bebas dah hari ni. Nah, batu mujahadah kena usaha. Nah, kena usaha. Perjuangan suci yang disewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Kita kena berjuang, kena pakai kerja agama Islam ni. Nah, kita tidak ajar lain kata. Kena royak seumur, kena buat hapa mati kita. Nah, yakni orang-orang yang beriman yang berjuang menegakkan Islam akan bertambah lagi mendapat hidayah petunjuk dan taufik ke jalan Allah yang membawa kepada selamat di dunia dan akhirat insya-Allah. Nah, berjuang untuk menegak Islam, berjuang untuk menegakkan Islam. Hari ni bernampak atas Islam kita kurang lemah. Nah, ni tengok mai ada seorang jumpa. Nah, tengok sekaligus kita tak atur orang Islam kita dah lah. Nah, pakaian dia gapo tu serupa orang lain dah. Nah, serupa orang lain dah. Dok beli minyak kali ngau ni, tiba-tiba kecek Melayu. Nah, patah petah mana tempat oi kita. Nah, orang Islam lah kalau pakai kecek Melayu ni goleknya orang Islam. Nah, orang Islam. Allah tak ada sikit abuk pun pedoman tadi dia tu. Pucam kata dia tu orang Islam. Nah, bawah pandok lah, atas pun pandok lah, boge-boge gapo. Nah, dah subhanallah. Lalu minta Allah aku ramai lagi orang tak reti agama nak agama ni, kita nak ajar agama orang dah. Nah, kita nak agama ni. Kita duk ngajar dalam masjid, kita tak pernah pergi kat kampung.
Nah, tak pernah pergi ke kampung, tak pernah pergi royak sorang-sorang dak. Nah, lalu rumah kita pun apa semua tu banyak lagi lah. Nah, hari ni ibu, itulah kita kena berjual lagi. Nah, tak dah kena kerja lagi, sungguh lagi. Nah, tapi hari ni masalah boleh hadir. Nak ajar demo kita pun tak reti lagi. Ya, nah, jangan dak ajar lah tak reti tu, ajar kita reti lah. Nah, sebab tu balighu anni walau ayah, Nabi kata sapalah daripada aku ni walaupun satu ayat. Bila kita dengar dah Nabi kata gapo, tolong royak sapa ratik pada saudara kita. Kalau orang lain pandai royak sangat, tak. Kalau orang lain pandai royak sangat, sapa lalu dah tu tahu dah. Nah, kalau kata so royak ni, hok tu lah nak royak dulunya. Nah. Tak. Tapi orang Nabi suruh royak, Tuhan suruh royak belum syurga dah tu kita. Tuhan nak balas pahala tu syurga pula kita boleh royak agama Islam. Dia panggil semacik. Semacik Islam. Sebab kan dia faham Islam, dia tahu kata dia ada Tuhan sungguh. Walaupun dia tak kenal Tuhan hari ni. Nah, nak royak ke mana pada saudara kita tak kenal Tuhan lagi? Nah, dia kenal Tuhan sungguh. Nah, dah. Tu kena jual lama lagi dah. Sudah tentu dengan usaha mengembangkan ajaran-ajarannya dan kebudayaannya, menengkis tuduh-tuduhan golongan lain dengan syarahan dan tulisan. Nah, menangkis, mana kata cara nak kita nak dakwah tu banyak cara lah. Nah, kita nulis, pandai nulis. Kalau kita tak tahu nak nulis, tak royak. Nah, ataupun kalau kita ajak dia mari sini, kita pandai ajak ya. Nah, mari kita pergi dengar orang ngajar. Nah, pergi ngaji weh. Nah, nak royak kita nak ada tak pandai. Nah. Dah. Tak apa royak ngaji kau lain dah. Pergi dengar ngajar. Nah. Siapa pandai nulis. Kalau ni pandai Facebook tu dah. Facebook tu ada belakang terosak dah. Tapi kau tak main kau lain. Tak kecek pun kalimah Allah, la ilaha illallah dalam tu tak ada nyoyak pun. Nah, anak-anak kita hari ni nak pandai bau pandai tabligh, pandai gapo tu. Nah, tak kecek muka lain. Nah, tak kecek muka. Tak nyoyak tu juga. Nah, tak kena, tak post, tak nyoyak benda-benda hok molek-molek tu. Nah, padahal boleh royak sangat. Lah royak sangat lah tu. Nah, dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Dan akhirnya siapa masuk akhir sekali ialah siapa kena guna senjata pun kena guna senjata. Nah, kena guna senjata. Dan mari dengan senjata, kita mari pakai senjata dah lah. Nah, tu Islam suruh juga. Nah, tapi hari ni nak kecek pun takut nah. Nak kecek pun takut dah benda tu dah. Subhanallah. Mana tahu itu kerja Islam kita kena jaga juga Islam. Nah, kerja kena jaga Islam. Islam adalah hak Allah. Nah, lepas tu kita menatakan tak ada kita orang Islam tak ada buat telah apa situ. Gapo kita orang Islam? Nah, gapo kita orang Islam kalau tak ada belok agama Islam. Nah, maka inilah itulah akhir semuanya. Nah, kita akan kecek banyak selanjutnya lagi. Itulah menata isi-isi yang kita nak mengaji lah surah Al-Ankabut. Nah, surah Ankabut hari ni. Masya-Allah. Kita ambil dua ayat sahaja. Masa kita dah habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. So ni apa? Nah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Nah, kita mula tengok surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala mula surah ini dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah 3 huruf iaitu Alif Lam Mim. Bagaimana surah Ar-Rum yang kita ngaji dahulu ni pun mula dengan Alif Lam Mim. Nah, dan banyak-banyak surah. Berapa surah kita tak ingat dah. Nah, berapa surah dalam surah Quran semua 29 surah. Nah, 29 surah yang mula dengan huruf hijaiyah semata-mata. Nah, Yasin. Mula-mulanya alif surah Baqarah tu Alif Lam Mim. Al-Imran pun Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim saja berapa surah? Nah, minggu depan kita ke ayat atas. Nah, dan ada umumnya surah yang mula dengan huruf hijaiyah semata-mata ni ada 29 surah. Nah, kata 29 surah ni betul lah dengan huruf hijaiyah ada 29 huruf. Dah. Betul lah dengan huruf hijaiyah ada 29 huruf. Kita pergi bila semula insya-Allah. Nah, ataupun mau boleh ni baru boleh seruk kat atas dulu gini. Insya-Allah kalau minggu depan ni kita akan sambung biiznillah insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah saja kita ngaji ni Ibu. Wallahu a'lam. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allah
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير